Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang dikasihi, adalah warak dengan tidak kena tempatnya. Tempat warak itu ialah membawa juga kepada berbagai-bagai kerugian. Adalah warak dengan tidak kena tempatnya. Tempat warak itu ialah membawa juga kepada berbagai-bagai kerugiannya. Kerugian warak itu. Lagu mana? Ini orang panggil bukan warak lah ni. Itu maksud sebenarnya. Kalau warak tu pasti kena pada tempat dah. Ni orang panggil warak pada lorah lah ni. Warak dia ni. Mana? Tu. Masuk bilik air pun bawa lagi Quran. Tu bukan warak dah tu. Nah, duk baca lagi Quran dalam bilik air. Warak orang panggil. Okey, warak gitu tu. Orang panggil warak pada lorah. Hakikatnya bukan warak. Karena warak pasti kena pada tempat. Jadi kalau warak tak kena pada tempat tu, bukan warak. Orang panggil rugi. Tu. Ada kalanya warak tak kena tempat ni membawa kepada tidak sah semaya. Tak sah semaya. Tu. Mana misal seperti tinggal baca ayyuhan nabiyyu. Dia tinggal. Kalau tak boleh seru ayyuhan nabi, wahai nabi, syirik. Jadi dia pun semaya tasyahud assalamu alaikan assalamu alan nabiyyu. Contoh. Tak ada assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Bawa tak sah semaya. Artinya arti ayyuhan nabi, hey nabi. Hey nabi. Seru lah tu. Seru tak? Hey nabi, ayyuhan nabi. Ayyuhan nabi tu orang panggil seru. Tu ada harah nidak tu. Hey nabi, seru. Tiba-tiba seru tu syirik. Dia pun tak seru dalam semaya dia. Assalamu ala nabi gitu ya. Assalamu ala nabi. Tak sah semaya dia tu. Kerana lafaz salam dalam semaya tu mesti kena guna dhamir mukhatab. Tu. Lagi pula kena ada harah nidah. Seruan. Mana assalamu alaika, sejahteralah ke atas engkau, seolah-olah ada duduk depan kita. Ayyuhan nabiyyu. Ka tu siapa? Hey nabi. Tu. Seru pula. Apa tu? Kalau seru dah bawa syirik. Dia tak baca. Bila tak baca dah sah dah semaya. Tak sah. Tak sah. Kenapa warak tak tepat orang panggil? Mana tu? Tak sah. Kalau kita tinggal ayyuhan nabiyyu ni pada tasyahud akhir, lah. Pada tasyahud awal, orang panggil tasyahud awal tu sendiri tu sunat. Jadi orang panggil tak mencederakan semaya. Tapi kalau tasyahud akhir tu rukun qauli. Rukun qauli dalam semaya. Maka kalau tinggal salah satu daripada huruf atau tertambah huruf, bawa cedera semaya, yang ni tak sah semaya. Berat
Tu orang panggil warak tak tepat tu. Dan ada kalanya membawa kepada ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tidak membaca assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita pergi ziarah kubur Nabi ke, dia akan ada tulis situ tu. Nah, di sini sunat dikatakan assalamualaikum ya Rasulullah. Nah, siapa kelala ni? Nah, siapa kelala ni pun ada orang panggil isyarat tu. Dia letak signboard tu. Nah, di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lalu depan tu, siapa situ assalamualaikum ya Rasulullah. Sunat kata lagu tu. Tiba-tiba oleh kerana ya Rasulullah, ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, he nabi, he rasul, syirik. Maka dia pun bila pergi ziarah kubur Nabi pakai tak kata apa. Pakai tak kata apa, rugi saja, tak boleh pahala. Artinya arti assalamualaikum ya Rasulullah, selamat atas engkau he Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada kalanya warak tidak kena tempatnya, warak ni membawa kepada penat letih. Penat letih Mana misal seperti tinggal seru khadam-khadam suruh menghadirkan hidangan atau makanan. Tak boleh nak. Hey Yusuf, tak boleh. Hey Yusuf, hey Lutfi, tak boleh. Tak boleh. Hey Yusuf, tak boleh. Hey Yunus, tak boleh. Syirik. Lepas tu buat air kucas sendiri. Nak lengah-lengah kaki kat pecek sendiri. Ya. Nak makan pun kena pergi nak diri, tak boleh suruh bini. Tak boleh isteri, tak boleh. Syirik. Tu orang panggil warak tak kena tepat tu kadang-kadangnya membawa kepada penat letih. Mana misal seperti tinggal seru khodam-khodam suruh menghadirkan hidangan atau makanan. Duduk kedai kopi pun orang pergi duduk kedai kopi, orang duduk panggil duduk seru pelayan tu ni, waiter. Ya dak pakai masuk restoran tu kot dapur tu kan nanak sendiri. Kenapa tak boleh panggil, tak boleh seru? Kenapa? Syirik seru ni. Jadi tu orang panggil warak tak tepat. Awak letih saja. Maka membawa kepada mengadap dapur sendiri. Maka membawa lah mengadap dapur sendirinya, warak tak kena tepat lah. Demikianlah dikatakan. Lagu tu lah kata lagi sampai akhir. Tu nak suruh apa-apa tak boleh nak seru, tak boleh nak panggil hey wahai, tak boleh. Syirik. Lagi tu penat sajalah. Dah. Nak pecek kena buat sendiri. Kena pecek sendiri, kena urut sendiri. Nak nasi pun kena nanak sendiri. Nak suruh kucah air pun tak boleh. Syirik. Kena kucah sendiri. Lepas tu warak lah gitu. Itu bukan warak. Itu orang panggil apa? Bodoh. Habis itu pendeknya kesimpulannya mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah sah, yang ni boleh. Tu dan boleh. Sah tu dan boleh tu atas tafsir lah tu. Sah yang ni boleh bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tu bila? Pada ketika hidupnya Nabi ke? Ketika hidup Nabi ke, dan kemudian daripada wafatnya Nabi, begitu juga. Apa begitu juga? Sah, boleh bertawassul. Tu. Tak kena tu. Berhenti situ dulu. Begitu juga tu, jangan sama. Wakah situ. Wakah di kemudian daripada wafat Nabi SAW. Wakah situ. Sambung seterik tu tak kena jadi. Jadi tawassul dengan Nabi SAW ni bukan orang panggil ketika Rasulullah hidup saja. Macam fuak-fuak Wahabi kata tu. Boleh nak tawassul dengan Nabi ya. Tapi kalau Nabi hidup lah. Nabi hidup baru kita boleh tawassul. Sebab apa? Nabi bila hidup dia boleh lah memberi manfaat, memberi mudarat. Tu. Dia dah ainu syirki. Dia dah mampu syirik. Jadi kalau Rasulullah wafat, Rasulullah tak boleh buat apa-apa lah dia kata. Rasulullah mati dah. Dia dah syirik. Tu bahaya tu. Padahal kita etika ahli sunnah wal jamaah, Rasulullah hidup ke, Rasulullah wafat ke, kilahuma sawa. Apa? Dua-dua sama saja. Apa? Rasulullah tidak dapat memberi manfaat dan mudarat. Pas dia sebut nama Rasulullah, kenapa?
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan tawassalu bijahi. Nah, kemarin kan adik. Nah, tawassulah kalian dengan kemegahanku. Fa inna jahi 'indallahi 'azimun. Karena sesungguhnya kemegahanku di sisi Allah tu sangat besar. Sebut nama Nabi adik. Nah, itu. Tu. Tak kira lah dengan Nabi. Kalau hatta kita duk baca Bismillahirrahmanirrahim tu. Bismillahirrahmanirrahim tu ba li tabarruki. Nah, la tabba lil isti'anati dah. Al-ba'u lil isti'anati. Nah, ba pada kata bismillah tu ialah ba dengan makna isti'anah, minta tolong. Minta tolong. Minta tolong siapa? Minta tolong dengan nama Allah. Syirik aja. Minta tolong dengan nama Allah. Syirik kan? Syirik minta tolong dengan nama Allah kan? Dah. Tapi orang panggil al-ba'u lil isti'anati ala wajhi tabarruki. Ba tu orang panggil minta tolong, makna dia minta tolong dengan siapa? Dengan nama Allah. Lepas tu nama Allah boleh beri manfaat mudarat? Tak boleh. Siapa yang boleh beri manfaat mudarat? Allah. Lepas tu apa minta tolong dengan nama Allah? Tapi orang panggil minta tolong dengan nama Allah tu ala wajhi tabarruk, di atas wajah mengambil berkat. Tu orang panggil tawassul tu. Nah, tu tawassul. Jadi kalau orang tak saya tawassul ni, dia tak boleh baca bismillah. Dia kena baca bil. Dia kena baca mana? Billah. Jadi tukar harah kosong pula berat. Nah, demi Allah berat. Itu. Dengan Allah, minta tolong dengan Allah. Minta tolong hakikat dengan Allah. Lepas tu apa kata bismillah dengan nama Allah. Tak minta tolong dengan Allah direct tu. Itu orang panggil tawassul. Nah, tawassul tu ala wajhi tabarruk, atas wajah mengambil berkat dengan nama Allah. Tu. Jadi Rasulullah ketika hidup ke ketika wafat ke kira masalah sama saja. Tidak dapat memberi manfaat dan mudarat. Nah, pas kita tawassul tu bukan duk minta dengan Nabi, minta dengan Allah melalui berkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan segala anbiya dan rasul-rasul yang lainnya, lain daripada Nabi Muhammad SAW. Sama tak? Kita nak tawassul dengan berkat Nabi Musa boleh. Nah, tu nak bergacah dengan orang kat kita pun tawassul dengan Nabi Musa. Nah. Mudah-mudahan boleh gagah-gagah Musa lepak atas muka kan rebah mati situ lalu. Nah, boleh ya. Dan aulia minta tawassul, minta dengan Allah Taala, bertawassul dengan wali-wali. Nah, ya syariat apa bihaqi Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jalani ke. Nah, Sayyidi Syekh apa? Ad-Dusuqi kau ikutlah, ramailah wali-wali. Sidi Ahmad Idris kau ikut wali-wali, aulia-aulia. Dan yang soleh-soleh, ini orang-orang soleh. Tu sah, boleh. Dengan tidak, dengan tu takluk pada kata boleh. Boleh bertawassul, sah bertawassul tu dengan tidak i'tikad kan memberi bekas. Dengan kita tidak mengiktikad pun Nabi Muhammad ke anbiya mursalin, wali-wali orang soleh tu dapat memberi bekas dan mengada dan meniada dan memberi manfaat dan memberi mudarat sekali-kali, tidak sekali-kali. Mereka ni semua ni makhluk Allah, bukan Allah dah. Minta hanya pada Allah. Pada sebut nama wali, nama rasul, nama anbiya, nama orang soleh tu tabarrukan atas jalan mengambil berkah. Nah, kerana perkara memberi berkah itu ketentuan bagi Allah Ta'ala jua sahaja. Allah Ta'ala aja yang memberi berkah. Allah Ta'ala aja yang mengada meniada. Allah Ta'ala aja yang memberi manfaat dan memberi mudarat. Nabi. Lepas tu, apa tujuan duk sebut nama Rasul, nama Nabi tadi tu? Nama wali, nama orang soleh. Dan adalah tujuan kita ialah semata-mata mengambil barakah, semata-mata tabarruk dengan mereka itu anbiya mursalin, aulia salihin. Tu mengambil berkat tabarruk. Dia panggil tabarruk. Mengambil berkat mana tabarruk. Dengan mereka itu anbiya mursalin, aulia salihin jua sahaja. Bukan i'tikad mereka yang memberi manfaat dan mudarat.
Kerana apa tu kita duk ambil berkat mereka? Kerana mereka itu anbiya mursalin auliya solihin. Ialah segala kekasih Allah Ta'ala, orang-orang Allah Ta'ala kasih. Dan tidak berbezalah pada ketika hidup mereka itu auliya solihin. Tu anbiya mursalin, tak ada beza. Dan kemudian daripada mati mereka itu anbiya mursalin auliya solihin. Kerana apa tak ada beza? Kerana tidak boleh memberi bekas mereka itu mursalin, anbiya mursalin, auliya salihin mutlaqan. Mutlaqan tu apa makna? Sama ada ketika hidup atau mati. Itu orang panggil mutlaqan. Itlaq. Karena mereka makhluk, bukan mereka Tuhan. Mereka juga ialah makhluk. Mana tu tak ada tu? Naufal mana? Oh no, apa duk celah tu? Wafur. No. Tubik. Apa duk macelah tu? Pelik aku. Kerana mengambil berkat itu bukanlah ketika hidup mereka itu jua. Tidak orang panggil mesti. No. Tu mengambil berkat tabarruk tu bukanlah ketika hidup mereka itu anbiya mursalin auliya solihin, ketika mereka itu hidup juga. Bukan tak syarat gitu. Tidak ada syarat kata kalau nak ambil berkat ni kena dengan orang hidup, sebab orang hidup itulah dapat bagi manfaat mudarat. Dah. Hidup kau mati kau makhluk ni sama saja, tidak sedikit pun boleh beri manfaat dan mudarat. Dan yang memberi bekas itu ialah Allah Ta'ala. Padahal pada ketika mana memberi bekas tu, satunya Allah Ta'ala juga. Allah Ta'ala satu. Dan menyebutkan nama-nama bagian terpilih itu sebagai sebab yang berlaku pada adab. Tu orang panggil usaha pada adab. Dan menyebut nama-nama bagian terpilih. Orang-orang terpilih ni anbiya mursalin auliya salihin je lah. Akhyar. Tu orang-orang yang terpilih. Sebagai sebab yang berlaku adat pada memberi bekah Allah Ta'ala juga. Orang panggil usaha pada adat. Bandingannya mana? Seperti berbagai-bagai usaha yang bangsa adat pun begitu juga. Mana? Tidak memberi bekas. Tidak memberi bekas. Tidak memberi bekah pun. Mana misal seperti pada makan minum kita. Kita lapar. Kita usaha tak nak menghilangkan lapar tu? Usaha tak? Usaha ke mana? Nak hilang lapar usaha ke mana? Pergi ambil nyaku, pergi caku tanah gitu. Lapar ni, pergi caku tanah gitu. Nak hilang lapar ke mana? Usaha. Makan. Makan tak? Lepas tu makan kau beri kenyang. Lepas tu? Usaha pada adat ya tu. Tu dahaga. Lepas tu dahaga nak buat kan? Naik basikal gitu. Dahaga je naik basikal gitu. Bodoh gitu. Lepas tu dahaga ke dia usaha adat. Minum air, minum air tu menghilang dahaga. Tak? Sama ya masalan air umasilulaka masalan ilah. Dan juga seperti berbagai-bagai berubat. Kita sakit, berubat dan ubat tu sendiri. Berubat dan ubat tu sendiri. Usaha pada adat ya tu. Bukan ubat tu yang memberi sembuh, menghilang penyakit. Dan adalah cakapan orang awan muslimin, orang ramai-ramai orang Islam ni. Pada kata orang muslimin, ini ubat menyembuh akan daku. Tu orang awan muslimin ni. Orang Islam. Orang Islam kata penado ni, oi jadi sungguh kau Allah ya. Obat ni kemah badan ubat ni. Jadi sungguh tu. Dia cakap gitu. Ini ubat menyembuh akan daku. Dan ini air memuas dahaga akan daku ilah. Cakapan orang Islam lagu tu ialah ditanggungkan dia katanya kata orang Islam tu atas jalan majaz akli. Apa majaz akli? Iaitu mensandarkan kepada sabak-sabak yang beradat. Kemarin kan majaz akli sebut dah kemarin. Tu. Apa majaz akli? Huwa isnadul fi'li aw ma fi ma'nahu ila ghairi ma huwa lah. Indal mutakallimi fi zahiri li alaqatin. Tu. Tu orang panggil majaz akli. Mana isnadul majaziyyu?
yakunu ila sababil fi'li au zamanihi au makanihi au masdarihi. Itu mensandarkan, sandar isnad majaz. Nah, sandar secara pinjaman kepada sahabat-sahabat yang beradab. Nah, sandar ke menyembuh kepada ubat, memuaskan dahaga kepada air. Sandar itu bukan duk pacak dak. Nah. Dan yang memberi bekah itu ialah Allah Taala. Pak kita tahu di mana kata orang Islam kalau dia cakap lagu tu orang panggil atas jalan majah. Ni. Dan bermula qarino dalil yang menunjuk di atas majas itu. Jangan semua majah jangan. Acong leng-leng tengok bukan mana boleh pakai majah tu, tak ada qarino. Nak kata majah tak majah ni ada qarino Qarino yang menunjuk kata dia cakap tu atas jalan majas. Mana dalilnya? Ialah Islamnya seorang dan tauhidnya orang muslimin tadi. Islam dia tu lah. Siapa cakap gitu? Boleh. Dolah. Somad. Zaid. Khalid. Oh, Islam tu mesti ya cakap atas jalan majah. Lagu tu. Tu. Seperti yang dibicara pada kitab-kitab ulama al-ma'ani. Dicarilah dalam kitab balaghah dalam ilmu ma'ani tu. Dalam bab majak. Habis itu. Mari anak-anak perhati ta'ammul kelakuan mengambil barakah. Mengambil barakah. Mana barakah ni asal pada lughahnya annama'u waziyadatu. Itu dia panggil barakah. Annama'u waziyadatu, subur dan bertambah. Itu orang panggil barakah pada lughah. Pada syarak orang panggil barakah ni orang panggil apa? Al barakatu hiya ziyadatul khair. Itu dia panggil barakah pada syarak, pada istilah. Berkat-berkat ni ialah ziyadatul khair, bertambah kebaikan, bertambah kebajikan, bertambah kemolekan. Itu ialah kau tu. Jadi kita tu disuruh ambil barakah. Tu dalam hadis Nabi sebut kan, al barakatu ma'a akabirihim. Keberkatan itu berserta dengan mereka-mereka yang besar-besar di kalangan kamu. Apa besar-besar? Yang besar pada ilmu, besar pada amal, besar pada pangkat, ataupun dengan makna orang tua-tua yang banyak pengalaman. Sebab tu saling orang tua-tua, cium tangan, itu hormat. Kenapa? Barakah. Itu. Cuba perhati kata, mengambil berkat, mengambil barakah dengan bekas-bekas yang soleh-soleh. Mana bekah orang-orang yang soleh. Orang panggil mengambil barakah tu dikata tabarrukan. Tabarruk. Tengok dia kata adalah hal, kelakuan. Hal tu mana kelakuan mengambil berkat. Dengan demikian itu, demikian mana? Bekah-bekah yang soleh-soleh. Bekah-bekah orang yang baik-baik, orang soleh. Kelakuan mengambil berkat dengan orang yang baik-baik ni dikerjakan dia mengambil berkat oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal bukan hanya sahabat-sahabat, Nabi sendiri pun ambil berkat juga. Tabarruk nanti bawah tu nanti. Dan adalah setengah daripada mereka itu sahabat ialah mereka yang bersesak-sesak. Tu. Bersesak-sesak ni mana bergebu-gebu. Gitu. Bergebu-gebu. Bukan bersesak-sesak tak ada duit tu bukan. Sesak gak Kelantan panggil sesak. Oi kawan sesak lah ni. Sesak apa tak ada duit. Itu pun sesak. Sesak sini mana bergebu-gebu. Sahabat tu bergebu-gebu, mereka itu sahabat. Bapa bersegera untuk mengambil air lebih berwuduk bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu berebut. Rasulullah ambil air semaya jatuh tu sahabat berebut. Tak ada, berebut kutip. Air lebih wuduk. Iaitu waduk. Waduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu direbut-rebut oleh sahabat nak ambil berkat. Baca hadis Mu tengok dalam hadis mana. Tu lagu mana kelakuan sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan manusia biasa. Sahabat ambil berebut-rebut mengambil berkat. Tu bekas air wuduk Nabi SAW. Mengambil berkat mereka itu sahabat dengan lebihan air wuduk Nabi SAW. Dan apabila gerahak ni tu. Dan apabila bergerahak atau berludahlah ia Nabi SAW
Nescaya mengambil mereka itu sahabat akan gerahaknya, akan riaknya Nabi SAW. Dan air liurnya Nabi SAW. Rasulullah ludah mana? Tak ada jatuh tanah. Sahabat disambut. Lesek. Ha tu. Bacalah hadis tak percaya. Buka lah Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ada ke tak? Buat kajian sikit. Jangan duk kata wulu ni melampau abahmu nya. Ni orang panggil tabarruk. Nah, mengambil berkat. Tu dan air liurnya Nabi SAW. Patuh dan menyapus, padahal menyapus mereka itu sahabat dengannya, dengan gelahak dan air liur tu. Yang ni sapu mana? Sapu di wajah, di muka, di tubuh. Itu. Tu sahabat. Kalau Rasulullah ludah, tak ada siapa air liur Rasulullah atas bumi. Sahabat. Tak ada dah. Tu. Nak cari mana lagu tu. Jangan duk buat lah sama-sama. Rasulullah tu lain lah. Tu. Dan setengahnya mereka yang bersegera, dan setengahnya sahabat mereka, yang ni sahabat tu yang bersegera di atas tukang cukur rambut kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu Rasulullah duk cukur rambut, sahabat duk likung dah. Bapa nak nanti tukang cukur rambut tu bagi. Bila sudah cukur tu tukang rambut tu, Rasulullah suruh tukang cukur rambut tu bagi. Dan berbahagi mereka itu akan rambutnya Nabi SAW. Untuk apa? Mengambil berkat dengannya, dengan rambut Nabi SAW. Itu masyhur kan? Khalid Al-Walid tu siapa sipir rambut Nabi dalam topi perai dia. Sehayak dia perai dengan bertabaruk. Rambut Nabi ada di topi perai dia, tak pernah kalah. Tu. Tu perbuatan sahabat laka tu sahih. Sahih. Tapi rambut sungguh lah, bukan replika lah. Lama kita learn itu payah dah nak cari. Artifak. Nama dah artifak, bukan hak sungguh. Tengok. Dan minum oleh Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ni minum akan darah berbekam Nabi SAW. Aduh. Rasulullah bekal, Rasulullah Abdullah bin Zubair pergi buat darah bekal Rasulullah. Lepas tu sudah lama sikit masuk Abdullah bin Zubair. Rasulullah tanya, membuang mana darah dia? Buang ke tempat tak akan dapat mata manusia melihat. Mana dalam perut aku? Rasulullah kata, tak kena api dengan aku kamu. Tu. Maka darah Nabi. Tengok. Nak kata wulu lah ni. Siapa dia berani kata wulu? Tak, ni orang panggil tabarruk. Sunnah. Rasulullah tak marah. Rasulullah kata, hei, jangan bagi tu Abdullah Zubair. Darah tu najis, jangan. Rasulullah tak tegur. Artinya orang panggil tabarruk ni sunnah takririyah. Nabi ikrar, Nabi tak marah. Bukan Nabi akui nak pula. Nabi katakan Abdullah bin Zubair, mana-mana darah dia dengan darah aku bertepuh, bercampur, bersatu, tak akan sekali-kali kena setuh dengan api dengan neraka. Itu. Tengok. Dan minum oleh Ummu Aiman. Tengok. Bawah tu ada tak? Itu lihat angka 1. Ada. Katanya kata Tok Dik, Ummu Aiman ialah pengasuhnya Nabi SAW, iaitu hamba perempuan bagi bapaknya Nabi SAW. Siapa bapaknya Nabi? Abdullah. Itu. Jadi Ummu Aiman ni pengasuh Nabi SAW lah. Minum apa? Akan air kencing Nabi SAW. Allah. Ni nak ayat weh. Ini kelakuan para sahabat. Diceklah hadis semua sahih belaka. Sahih belaka. Hingga Wahabi pun ngaku boleh ambil tabarruk. Wahabi hal ni dulu tak ada. Wahabi hal ni kata boleh. Cuma ada cuma. Hak dia mau duduk buat irtifak tu betul kan tak? Ya tak kat tu tak ni. Kita pun yalah sama juga. Kita pun kata wallahu alam, betul ke tak betul. Artifak tu palsu ke tak palsu. Cuma nama dah artifak, bukan benda hak sungguh. Replika ke? Replika. Jadi kalau buat pameran replika ke apa tu sudah pergi pakai ciung lah. Kita hadir, kita tengok tu orang panggil apa? Untuk memupuk rasa kasih rindu kepada Nabi SAW. Tak apa.
Tak payah tengok pedang Nabi. Lagu mana pedang Nabi ada replika dia. Oh, lagu ni. Nah, seolah-olah kalau kita duduk sama Nabi, kita boleh tengok gini sungguh. Gitu ya. Jangan duduk pakai cium ke apa. Moga orang panggil replika gitu. Bukan sungguh. Jadi bawa fitnah pula. Wahabi ya joget lah. Cuma lah ni duk bawa pameran Firaun tak apa pula. Tak ada kaya. Dia mau bawa pameran Firaun pula lah ni. Maka berkata Nabi baginya, bagi Ummu Aiman, sehat hei Ummu Aiman. Sehat, bukan sakit tak. Sehat, nah. Sehat lah Ummu Aiman. Bermakna Ummu Aiman tu tak pernah sakit lah tu. Setelah minum air kecing Nabi tu tak pernah rasa sakit langsung. Demam sikit pun tak pernah. Itu orang panggil apa, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada. Dan sekalian demikian itu ialah yang sabit pada beberapa hadis yang sahih. Bukan dia duk rekod sendiri dak. Cerita lagu ni mungkin cek sendirilah. Kalau mu tak percaya ke tok dik, mu beli sendiri hadis sunnah sitah, mu semak sendiri ada ke dak. Memang ada lah. Bahkan sabit juga bukan setakat sahabat. Sabit juga bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri datang ia Nabi kepada Siqayatil Abbas. Kerana apa? Kerana nak minum air siqayah. Siqayah ni mana air orang panggil apa? Hak Abbas tu dia ya ginilah. Macam kita ni air ke tu. Air koko, air kuih ni. Orang pakat duk minum belakang situ. Air sabit lah gitu. Jadi orang-orang dahaga jalan lalu ke rumah Abbas kak, boleh minum gitu. Jadi Rasulullah pergi untuk minum air tu. Padahal air tu bekas oleh ramai-ramai gitu. Kerana apa? Kerana nak minum air siqayah. Maka menyuruh oleh Abbas akan anaknya, anak Abbas. Siapa anak Abbas? Pada Abdullah bin Abbas. Bahawa datang ia Abdullah dengan air yang ada ia air pada rumah Abbas, yang lain daripada tempat yang minum oleh muslimun yang ramai-ramai itu. Ada. Rasulullah nak pergi minum rumah Abbas. Nak pergi minum air apa? Air hok sabi, air hok ramai-ramai orang pakat minum. Abbas kata tak tergamuk Gi Abdullah, gi ambil air hok dapur tu. Nak. Ni bekas orang ramai-ramai ni. Ada. Bila begitu, tengok. Kerana air itu, air hok tempat minum siqayah tadi tu, dibilangkan dia Abbas keji dan luwati. Ada bekas orang ramai. Negro mana tak minum situ dia ni. Negro mana, Afrika mana, habis orang duk lalu situ kat minum kalau dahaga kan. Mungkin ya habis dah. Siapa nak minum. Itu. Dan berkata Abbas, ya Rasulullah, adalah air itu menyentuh oleh tangan-tangan orang banyak. Nah, ya terjemah kod Melayu dah ni. Menyentuh oleh tangan-tangan orang yang banyak. Nantilah kami nak bawa datang air yang lain daripada air siqayah. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak usahlah begitu. Tak payah ambil lah air dapur tu. Sungguhnya aku nak mengambil berkat muslimin. Tengok. Rasulullah sendiri nak ambil barakah orang Islam. Syu'ul mu'min barakah ke? Adalah hadis Nabi. Bekasan orang mukmin tu ialah barakah, barakah. Itu. Tu. Dan barang yang menyentuh oleh tangan-tangan mereka itu muslimi. Tu syu'ul mu'min barakah dalam hadis Nabi SAW sebut. Bekasan orang mukmin itu ialah barakah. Jadi kita pun boleh ambil berkat sama kita. Maka adalah ta'ala mustuh situ, aku setuh juga situ. Tu orang panggil ambil berkat tu, tabarruk tu. Wahabi tak boleh lagi tu, syirik lalu. Dia minum makan sedulai suara. Kenapa? Haram tabarruk. Nyanyi lagu tu. Kemudian bila kawan kita perhati dan bila kawan kita perhati ta'ammul. Perhati ni mana ta'ammul dan faham. Bila dah ta'ammul maka faham bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri berkata ia Nabi akan demikian itu perkataannya. Mana? Tak usahlah, sungguhnya aku nak mengambil berkah.
Aku nak tabarruk, Nabi nak bertabarruk, Nabi nak ambil berkat orang Islam. Apa syirik ya? Ni syirik belaka ya. Maka apatah lagi kita sekian-sekian. Maka apatah lagi kita sekian. Dah. Maka apatah lagi kita sekian, sekalian. Maka tiap-tiap muslim ada baginya, bagi muslim nurun dan barakah. Ada bagi tiap-tiap orang Islam itu cahaya dan berkat. Cuma lebih kurang lah. Sebab tu ulama-ulama, tutup guru, orang alim, orang soleh, tu kita tu sayu gila dia ambil berkat dia. Minum bekah dia minum, makan bekah dia makan. Cium tangan dia, cium pipi dia, cium dahi dia. Kenapa? Kerana nak ambil berkat cahaya. Apa kita orang bodoh-bodoh gini ni ada juga cahaya sikit-sikit gitulah. Yunus kurang sikit, malak sikit cahaya ada cuma malak ya. Dah. Tu lagu tu. Mungkin tak ada dah sebut kata orang Islam tu pasti ada baginya, bagi orang Islam tu nur dan barakah. Maka menuntuti berkat itu tidak haram. Ai fi syariah, tak haram pada syariat. Dan tidak juga syirik ai fil akidah. Tidak haram ai fi syariah. Tidak syirik ai fil akidah. Pada syariat pun tak haram, pada akidah pun tak syirik. Apa yang nak kata syirik haram pula ya? Nabi sendiri buat. Sahabat-sahabat sendiri berebut-rebut buat dengan Nabi SAW. Apa? Tabarruk. Maka tabarruk tidak haram pada syariat, tidak syirik pada akidah. Lagu tu. Dah. Maka menuntuti barakah itu, yakni tabarruk itu tidak haram ai fi syariah dan tidak syirik ai fil akidah. Kerana apa? Kerana orang Islam tidak i'tikadkan boleh beri bekas bagi yang lain daripada Allah Ta'ala. Nabi sendiri yang buat tabarruk ni. Nak kata haram mana? Kalau kita kata haram tabarruk, bermakna kita kata Nabi buat hijah haram, boleh? Jadi Nabi itu tidak amanah. Orang panggil Nabi khianat. Apa? Buat hijah haram, tabarruk juga Nabi. Nabi buat hijah haram, boleh? Sedangkan kita mengaji dah sifat 20 kan Nabi amanah. Apa amanah? Iaitu ismah, dipelihara, maksum dia, terpelihara dia daripada mengerjakan perkara yang haram, makruh, dan khilaful aula. Maka Nabi sendiri buat khijah tabarruk. Nak kata haram ke mana? Tak haram. Orang takut dia mau kata ni bekah ni boleh sehat, memberi bekah pada abahmu. Kita orang ngaji dah ke Allah Ta'ala yang bagi manfaat mudarat. Tidak syirik pada akidah, tidak haram pada syariat. Gitu. Mari anak-anak taruh ingatan perkataan Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab. Syekh Sulaiman ni siapa? Ialah saudara abang bagi Muhammad bin Abdul Wahab. Tu abang bagi Muhammad bin Abdul Wahab. Apa kata dia dalam kitab Sawa'iqul Ilahiyah fi raddi 'alal Wahabiyah? Dia kata qalu fi tafsiri asyraka billahi ay adda'a inna lillahi syarikan. Gitu deh. Ka qaulil musyrikina haula'i syuraka'una ila akhir dalam kitab tu, nak tengok baliklah. Artinya berkata mereka itu, siapa mereka itu? Yakni ahlul ilmi pada mentafsirkan asyraka billah. Mana asyraka billah ni apa makna asyraka billah? Artinya berdakwa ia sungguhnya ada bagi Allah Ta'ala itu syarik. Apa syarik? Yakni kusi, sekutu, kongsi. Itu orang panggil syirik. Syirik-syirik mana? Orang adda'a, orang mendakwa inna akan bahawasanya lillah, sabik bagi Allah syarikan. Apa? Rakan kongsi, sekutu. Itu. Seperti perkataan musyrikin itu. Mana? Itu seperti perkataan musyrikin. Gitu. Itu berhala ialah kusi kami. Tu. Tu orang panggil syirik itu. Intaha, habislah perkataan Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab dalam kitab Sawa'iqul Ilahiyah muka surat 29. Jibli. Tak ada duit, pinjam putus bawah ada.
Dan setengah daripada perkara yang maklum itu, maklum ai inda ahli ilmi, maklum dalam ilmu akidah dan ilmu tasawuf. Gitu. Tuh. Dan setengah daripada perkara yang maklum itu, maklum di sisi ahli ilmi dalam ilmu akidah dan ilmu tasawuf, ialah syirik itu dua bahagi, ada dua bagai. Mana pertama badanya? Pertamanya daripada dua bahagi, syirkun akbar, syirik besar, iaitu syirik yang besar yang meruntuhkan agama, merosakkan akidah. Itu mana meruntuhkan agama, mana merosakkan akidah. Keduanya daripada dua bahagi syirik, syirku asghar, yakni syirik yang kecil yang meruntuhkan pahala. Itu dalam ilmu tasawuf. Syirkul akbar itu dalam ilmu akidah, syirkul asghar itu dalam ilmu tasawuf. Maka pada masalah buat maulud dan juga bertawassul dan juga mengambil berkat, itu tabarruk, seperti yang terdahulu sebutnya, syarahnya, huraiannya itu, tidaklah dikatakan syirik di sisi ahli ilmu. Boleh kita kata maulid tu syirik akbar, syirik asghar. Masuk? Tawassul tu syirik akbar, syirik asghar. Masuk tak? Tak masuk mana-mana langsung. Tawassul, tabarruk itu syirik akbar atau syirik asghar. Boleh? Tak boleh. Tak masuk mana-mana pun. Tak masuk dalam dua-dua syirik itu. Tu je syirik ada dalam ilmu agama ni. Syirkul akbar, syirkul asghar. Syirkul akbar dalam ilmu akidah, tauhid, duk bicara. Syirkul asghar dalam ilmu tasawuf, unjuk, riak, sum'ah. Masuk mana orang panggil maulud, tawassul, tabarruk ni? Tak masuk mana-mana. Melainkan dipermasukkan perkara palsu. Kalau masuk juga tu orang panggil masuk palsu tu. Ataupun melainkan dipermasukkan perkara palsu. Mana? Dalam buat maulud tu dimasukkan perkara tak sebenar. Tu Nabi Muhammad suruh buat maulud, Nabi hadir, duduk dengan kita dalam tu siap tu. Atau tawassul tu Nabi Muhammad, Rasul wali yang boleh memberi manfaat mudarat. Itu masuk benda palsu tu. Itu bukan tawassul dah tu. Tu tawassul dia panggil. Atau tabarruk, ambil orang panggil berkat. Bukan setakat ambil berkat dak, duk niat kata bahawasanya ni. Bekas makanan Yunus ni boleh memberi kesihatan di dalam tubuh badan. Boleh beri bekas, kesan, manfaat. Itu orang panggil apa tu? Cuba tu kipah. Tak kena tu. Itu orang panggil perkara palsu tu. Maka tu tak panggil tawassul, tak panggil buat maulud. Maka jika dengan iktibar ini, dan iktibar mana? Iktibar masuk perkara palsu ni, maka boleh jadi syirik. Baru boleh jadi syirik. Maka boleh jadi syirik jika pada makan minum dan ubat-ubat dan lainnya juga sekalipun. Jangan kata maulud, jangan kata tawassul, jangan kata tabarruk. Muduk makan, iktikad ada yang memberi makanan yang mengenyang, air yang menghilangkan dahaga, ubat yang menyembuh. Tu dah syirkul akbar. Syirik besar tu. Dan lainnya daripada makan minum ubat-ubat juga. Sehingga pada naik pernaikan mana kenderaan. Sehinggalah pada masalah naik kenderaan, pernaikan mana kenderaan pun seperti lagu mana? Di i'tikad pernaikan, yakni kenderaan itu ialah yang menyampaikan kita kepada tempat begian-begian dengan jalan hakiki. Naik kereta pun syirik, naik motor pun syirik, naik bas pun syirik. Kalau mu i'tikad kereta yang menyampaikan, motor yang menyampai, basikal yang menyampai, bukan Allah yang menyampai. Tak nak tika maulud, tabarruk, tawassul benda lain selain daripada tu pun banyak lagi kalau boleh jadi syirik tu biar faham yang mengerti makna syirik tu gapo. Maka pada masalah cepat kata syirik bagi orang muslimin ini, cepat kata enta syirik, enta musyrik, asyrakta, kamu syirik, kalian syirik. Masalah lagu tu seboleh-bolehnya anak-anak cermatlah sedikit pada menjagakan diri anak-anak sendiri. Jangan duk kata kau musyrik. Mu sendiri tu takut syirik, bapak segala syirik. Dan ni. Cuma agak sikit dia kata, jaga diri sendiri tu. Dan jaga dan memelihara latih akan ibu bapa bagi anak-anak
sehingga tok nenek yang muslimin sekalian, maka janganlah anak-anak menyucikan diri anak-anak jua dengan membuat pandai dan alim. Nah, pandai-pandamu balik kampung. Dah, orang ni banyak kalau ngaji sekolah Wahabi tu ngaji sekolah Wahabi, madrasah Wahabi. Nah, lama ngaji Pak Wahabi ni ngapa Quran, ngapa hafid 30 juzuk. Balik kampung dia syirik ni mak wak kerja ni syirik ni, abah syirik, atuk syirik ni, semua syirik. Orang kampung dia semua musyrikin. Dia seorang yang mukmin ni. Tu ramai tu lagu tu. Sebab apa yang ngaji lagu tu? Dia baca hadis, ngapa hadis? Man allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantung akan azimat, maka syirik. Dia balik pun tengok. Oh, ada tu duk kata ayat kursi, ayat gawa. Kena bom dalam rumah ni. Nah. Syirik ni. Nah. Tu bahaya tu. Jangan kat kata saya kat sikit kau mak pok tu. Nah. Tu. Nah, aduh mana dah. Dan melihara gatik akan ibu bapa dan bagi anak-anak sehingga tok nenek yang muslimin sekalian, maka janganlah anak-anak menyucikan diri anak-anak juga yang duk belagak kata, saya seorang mukmin. Saya seorang yang kuat tauhid, ahli tauhid. Ya Pak Wahabi itu. Kami muwahhidun. Dia orang muwahhid. Dia yang mesra ke Allah Taala. Orang lain musyrikin lah kah? Ziarah kubur syirik, tabarruk syirik, tawassul syirik, bid'ah dalalah, masuk mengaku bid'ah lagi. Dia ya hukum ialah bid'ah. Nah tu, akidah syirik dua tu. Nah, hukum ialah bid'ah. Tu. Jadi bodoh habis pak ya. Nah. Maka janganlah anak-anak menyucikan diri anak-anak jua sahaja. Lagu mana rasa diri itu suci? Dengan membuat pandai. Bukan pandai sungguh. Buat-buat pandai. Bijak kalau kita panggil. Bukan bijak. Bijak. Tu, dia kena ada sebedu kata tu. Nah, buat manda. Bijak. Itu. Dan alim. Buat bijak, buat alim. Bahasa ulama besar balik kapur ni. Habis orang syirik lah ke? Kalau begitu, janganlah anak-anak mengatakan syirik bagi yang japi. Japi ni mana berjampi. Japi itu mana berjampi. Japi lah. Japi apa dia? Nah, japi. Baca ayat Quran kau gapo dah. Jangan balik kapur tengok tok bomo duk baca ayat Quran japi orang sakit. Syirik ente syirik. Mengatakan syirik bagi yang japi. Japi itu berjampi. Dengan umpama ayat Quran dan anak-anak sendiri bila sakit, maka selalu pocek obat. Pocek obat. Nah, pocek obat. Bahasa ni orang tak guna dalam ni. Nah. Kalau begitu, janganlah anak-anak mengatakan syirik bagi yang japi dengan umpama ayat Quran. Jangan. Dan anak-anak ini padahal anak-anak sendiri bila sakit, mu sendiri tu hasling kalau mu demam, selalu dah pocek obat. Selalu dah cari farmasi. Panado ada Panado. Panado ada Panado. Demam ni sakit ni, demam. Kan asli tak? Tu alah kau orang. Nah, tengok orang duk baca ayat Quran japi. Syirik. Padahal asli kalau demam pocek obat lalu dah. Nah. Atau makanannya makan ubat. Maka apakah bezanya hasling di antara perkara-perkara itu? Pada pihak memberi bekah atau tidak memberi bekah, ini tak ada beza apa? Baca ayat Quran kau sakit. Orang panggil ru'yah. Nah. Tu baca ayat Quran kau sakit, ru'yah dah tu. Dengan makan Panado kalau demam sakit. Ada beza tak? Ada beza. Apa tak ada beza pada pihak memberi bekah? Dua tidak memberi bekah. Kerana yang memberi bekah siapa? Allah. Tu ni orang duk japi Al-Quran syirik. Dia sendiri kalau demam pocek obat lalu dah lalu. Nah, tak ada Panado ngamuk lalu dah. Kawan demam ni mana Panado? Nah. Tu. Kemudian kalulah anak-anak kata orang-orang tua itu jahil. Jahil lah orang tua-tua kita ni. Balik kapur dia seorang alim. Mungkin yang apa Quran. Nah, dia seorang tapik ni, ngaji madrasah Wahabi ni. Dia balik kapur orang lain semua dak apa Quran, orang lain duduk lah kada jahil ni kata tua-tua ni jahil. Umpamanya, ikutlah.
Maka pasal apa anak-anak memakai jahil gatik? Nah, kalau tua-tua jahil, apa tu anak-anak jadi jahil juga ya? Gitu. Kerana ada hadis yang diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri itu japi, ia berjampi lah. Japi itu maknanya berjampi. Ia Abu Sa'id Al-Khudri akan satu orang yang sengat akan dia orang oleh kala. Kalau jeking sengat, satu hamba tu, satu orang manusia tu kena sengat ke kala jeking. Kemudiannya Abu Sa'id Al-Khudri-nya panjanglah cerita ni ya. Orang tua kampung tu kata kalau mung boleh berubah dia, aku nak uyah hadiah gitu ginilah. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri baca Fatihah. Japi dengan apa? Dengan membaca Fatihah. Ayat Quran itu Fatihah. Kata setengah riwayat 7 kali dan kata setengahnya riwayat 3 kali. Maka ditiup ia Abu Sa'id Al-Khudri akan maka ditiup ia orang oleh Abu Sa'id Al-Khudri berserta sedikit-sedikit air liurnya, biriqihi, orang panggil dalam riwayat kata biriqihi. Nah, dengan sedikit air, bukan tui orang bukan isyarat ludah orang panggil. Tuh. Nah, tu. Bukan kuning lahir paul. Okey. Dengan sedikit-sedikit air liur tu maknanya isyarat ludah. Nabi pun tak nanti kayak Quran. Nabi japi kan, kita dah cerita lama dah kan. Orang buta jumpa Nabi tu. Nah, minta Rasulullah SAW japi. Rasulullah ambil tanah, debu tanah. Nah, turbatu ardina biriqati ma'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Rasulullah pun sapu di mata. Boleh celek molek-molek. Nah, tu bukan ayat Quran tu. Tapi hadis Nabi lah jadinya. Turbatu ardina, tanah bumi kami, biriqati ma'dina, bercampur dengan air liur setengah daripada kami. Yushfa saqimuna, menyembuhkan penyakit di kalangan kami biizni rabbina, dengan izin Tuhan kami. Lebih kurang macam tua-tua kita kat japi tu. Nah, dengan berkat la ilaha illallah. Japi macam-macam ada sebuku tu baru buat japi saja. Tu tengok. Ini ceritanya Abu Sa'id Al-Khudri. Tak apalah, Rasulullah sendiri pun japi kalau nak kira ada hadis. Nah, ini tak apa, kita cerita ambil Abu Sa'id. Kata setengah 3 kali. Maka ditiup ia Abu Sa'id berserta sedikit-sedikit air liurnya Abu Sa'id mengiringi tiap-tiap kali itu, mengiringi tiap-tiap kali baca Al-Fatihah itulah. Maka disembuhkan dia. Nah, dia seorang yang sakit disengat tadi tu oleh Allah Taala lah. Serta merta. Sia lalu. Serta pula mengambil Abu Sa'id Al-Khudri akan pengupah yang dijanjikan dia, iaitu apa pengupahnya? 30 ekor kibas. 30 ekor kibas. Maka membahagi akan dia kibas kepada kawannya, kawan Abu Sa'id. Maka dapat 1 ekor bagi tiap-tiap seorang. Maka akhir hal ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi cerita Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Sa'id kan dia gini. Yang ambil upah ya Rasulullah. Maka sabdanya Nabi, qad asabtum, apa? Artinya sungguhnya betul tu kamu tu. Dalam hadis yang lain Rasulullah kata apa? Al-Quran itulah yang patut dihargakan. Ni ada hadis tu. Cuba cari balik dalam hadis. Banyak riwayat ni banyak. Hingga ulama mengambil istidlal daripada hadis ni lah bahawasanya boleh kita makan gaji, upah. Ngajar Quran, ngajar kitab, ngajar ilmu boleh kita letak cahyure upah. Boleh. Kenapa? Karena Nabi kata dalam hadis lain ni, tak ingat lah, cari sendiri hadis tu lah, tak ada nak tolak aku belakang-belakangnya ni. Nabi kata Al-Quran, bahkan Al-Quran itulah patut dengan harganya. Maknanya patut dibayar itu. Tu duk makan gaji, kerja jadi cikgu, kerja jadi ustaz ke apa tu, makan gaji ni dah ambil daripada hadis ni dah. Lihatlah dalam hadis Bukhari, bukan main-main tu dah. Hadis Sahih Bukhari tu. Tapi banyak riwayat lah. Atau dalam hadis Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah serta syarahnya. Pada muka surat berapa takut mu ni bengah sangat ngeroyak siap muka surat. Takut mu kata dia pelawak. Muka surat 149, hadis rokam nombor hadisnya 98. Jadi kadang-kadang muka surat tu beza, cetakan berbeza, tapi nombor hadis tak boleh tipu. Tak boleh kona.
98. Tu rokok hadis tu penting. Muka surat berapa tak berapa penting mana sebab saya tak care kadang-kadang lain. Rokok hadis kita tahu boleh balik lalu. Hadis kau 98. Okey cari. Nah. Jumpa hadis tu pergi cari sendiri. Awak kerja rumah hati. Jangan duduk tunggu orang suap belaka. Maka dengan hadis ini, hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini, ialah jadi dalil bagi harus japi satu dengan Fatihah, dengan ayat Quran dan dengan ayat Quran. Serta pula yang keduanya jadi dalil apa? Serta jadi dalil harus mengambil upahnya, upah japi. Nah, upah berubah. Bahkan berkata oleh setengah-setengah ulama fiqh, hadis inilah asal dalil bagi harus upah mengupah, gaji menggaji, sebagaimana yang maklum di dalam kitab-kitab fiqh kita. Apa? Hadis ni jadi asal bagi apa harus kita mengajar cah yure, ambil gaji, ambil upah, itu boleh. Hadis ni hadis mana cari sendiri dalam Sahih Bukhari. Hadis 98 rakam nombor hadis. Habis itu. Sikit lagi dah. Maka di mana kau syirik bagi orang yang berjampi dengan umpama ayat-ayat Quran itu? Mana syirik? Syirik mana? Sahabat Nabi buat. Nabi sendiri berjampi, kita sebut tadi. Pulanglah kita kepada kitab-kitab fiqh bagi ulama-ulama kita, jangan duduk panas-panas sendiri. Rojak kitab-kitab ulama. Maka janganlah kita jadi keliru dengan sangkaan-sangkaan Wahabiyah pada masalah maulid hingga akhir itu. Mana? Masalah maulid, tawassul, tabarruk dan lain-lain lagi pun. Ikutlah apa saja Wahabi duk bakit. Dia orang panggil jenis Khalif Tu'rah je Wahabi ni. Dia nak menyalahi supaya sahur. Sebab tu kalau di India mazhab Hanafi, Wahabi sana jadi Syafi'i. Dia tepak ke mazhab Hanafi, dia jadi Syafi'i, dia kunuk lah. Tiba-tiba dia jadi kunuk. Nah, kalau sini Syafi'i tak? Syafi'i deh. Syafi'i dia jadi Hanafi lah. Hanya saja lah dia nak pelik pada orang supaya sahur Khalif Tu'rah tu. Dia perangai Wahabi tak ada apa pun. Kalau lain jahil okey je dia. Nah, tu raja klik. Yang duduk jadi keliru jangan. Maka lazimlah kita menurut jumhur ulama. Kerana apa? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada buhatal jannata. Buhah ni mufrad. Apa kemewahan dia panggil. Jamaknya bahabiha. Tu bahabihal jinani. Tu dalam hadis lain bahabihal jinani. Barang siapa nak banyak mewah-mewah dalam segala syurga-syurga. Itu orang panggil jamak dia bahabiha. Bahabiha jamaknya jam'u buhatin. Jamak buhah. Man arada buhatal jannah. Barang siapa nak kemewahan dunia. Baca dulu lah, ada dah terjemah dia. Falyalzimil jama'ata fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa ma'al isnaini ab'adu. Artinya barang siapa kehendak ia akan kemewahan syurga, maka hendak lazimlah ia barang siapa akan jamaah sini bukan pah abim naam isma, bukan jamaah sini ahlus sunnah wal jamaah itu antal jamaah walau kunta wahdah. Dalam hadis lain Nabi sebut mula jamaah mu'ah walaupun mu seorang. Gitu. Tu. Ada. Tu makna jamaah. Jamaah itu makna ahli sunnah wal jamaah. Maka sungguhnya syaitan ada ia syaitan serta seorang mana seorang yang berseorangan. Dan ia syaitan serta dua orang tu terlebih jauh ia syaitan. Padahal i'tikad ahli sunnah wal jamaah ni seorang ke pergi? Jamaah ramah. Naik ramah. Kalau tak silap hingga Syekh Yusuf Qardawi sendiri. Yusuf Qardawi ni kira-kiranya orang haraki lah kata ni. Dia dalam pengkajian dia boleh dikatakan dunia orang Islam ni hampir 80%-nya Asy'ariyah Maturidiyah. Tinggal berapa peratus ya bukan lain daripada ahli sunnah jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Berapa peratus ya? Wahabi sikit, ini Syiah sikit, Zaidiyah sikit gitu lah. Jumhur hak ramah, hak betul jamaah tu.
Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Itu jamaah. Lagi sabdanya Nabi SAW, isnani khairum minal wahidi wa salasatu khairum minal isnaini min isnaini wa arba'atu khairum min salasatin fa alaikum bil jama'ati fa inna Allah ta'ala lan yajma'a ummati illa ala huda. Artinya dua terlebih baik daripada satu, dan tiga terlebih baik daripada dua, dan empat terlebih baik daripada tiga. Maka lazimlah kamu dengan jamaah, yakni Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu. Begitu sama. Takut dia mau kata jamaah ni jamaah kita duk usrah gitu, duk takbir 14 dah itu. Maka sungguhnya Allah Ta'ala tidak menghimpunlah ia Allah akan umatku, melainkan di atas petunjuk. Habis itu. Kemudian katanya musannif rahimahullah Ta'ala, mari anak-anak taruh ingatan kejadian dan zahir Muhammad bin Abdul Wahab dengan cara ringkas. Ini nak cerita kejadian mana asal usul muasal. Nah, itu ni. Zahirnya Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa kat Muhammad bin Abdul Wahab ni? Kalau Fawad Wahabi kata mujaddid. Mujaddid. Pentajdid. Siapa dia? Esok insya-Allah, wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.